Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua murid-murid Ikhlas dan Bukhari yang Mu'arim cintai, insyaAllah. Okay, pada hari ini adalah subjek fiqah, yang mana kita akan belajar, meneruskan pembelajaran kita setelah kita belajar pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan pelajaran solat orang sakit. Itu pelajaran yang pertama. Dan ia minggu lepas kita dah terangkan dan kita dah huraikan berkaitan dengan solat orang sakit. Maka insya-Allah pada minggu ni kita akan jelaskan lebih terperinci lagi apa yang dikatakan dengan solat orang sakit, dan beberapa persoalan yang telah kita lakukan sebelum ini insya-Allah kita akan jawab pada video kali ini insya-Allah. Maka sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mulai kiranya kita membaca doa belajar bersama-sama pada hari ini sebelum kita memulakan pelajaran insya-Allah. Kita semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita bacakan seperti tadi, maka kita beroleh manfaat, kita beroleh keberkatan dalam sepanjang kita belajar sepanjang video ini insya-Allah. Okay, makanya kita pergi satu persatu, iaitu yang kita ulang balik secara ringkas berkaitan dengan apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Yang pertama sekali, solat itu wajib ditunaikan pada waktunya pada ketiga keadaan. Yang pertama ketika kita sakit, yang kedua ketika kita sihat, yang ketiga ketika dalam peperangan. Tiga keadaan ini wajib kepada kita untuk kita tunaikan solat walaupun di mana sahaja. Maka jangan pernah untuk kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, kita belajar berkaitan dengan syarat sah solat orang sakit. Ada 5. Syarat sah solat orang sakit ada 5. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu solat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, suci daripada hadas dan najis. Dan yang kelima, ini yang paling penting untuk solat orang sakit, iaitu adanya keuzuran bagi seseorang tersebut. 5 perkara ini adalah syarat sah solat orang sakit. Jika mana tiada kelima-lima syarat ini ataupun kurang satu syarat, bermakna tak sah solat bagi orang yang sakit. Kena ingat 3 keadaan untuk kita solat, 3 cara untuk solat orang sakit. Yang pertama sekali adalah solat secara duduk. Yang kedua, solat secara baring mengiring. Yang ketiga, solat secara baring menelentang. Okay, orang yang tidak mampu untuk solat dengan duduk, solat dengan baring mengiring, solat dengan baring menelentang, hendaklah solat dengan menggunakan isyarat mata ni. Bagaimana caranya kita akan bincangkan nanti insya-Allah, seperti mana yang Marim janjikan sebelum ini, kita akan bincangkan bagaimana menggunakan isyarat mata nanti. Okey, baik. Sedikit peringatan, penghayatan yang telah diberikan dalam buku ini. Seseorang yang berkemampuan untuk berdiri wajib memulakan niat dan takbiratul ihram dengan dalam keadaan dia berdiri. Jangan dia mampu untuk berdiri dan juga mampu untuk takbiratul ihram maka dia terus duduk. Jangan. Kalau dia mampu, teruskan berdiri dahulu. Jika tak mampu, barulah dia duduk, seperti mana yang mana huraikan sebelum ini. Okey, baik. Seterusnya kita belajar berkaitan dengan pergerakan-pergerakan ataupun kaifiat solat. Yang ini kita akan perincikan nanti insya-Allah. Kemudian yang terakhir kita belajar berkaitan dengan hikmah solat orang yang sakit. Ada 6 perkara. Yang pertama, sentiasa mengingati Allah, zikrullah, sentiasa kita mengingati Allah ketika dalam kita diuji dengan kesakitan. Yang kedua, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesihatan
Dengan kesakitan inilah yang Allah akan berikan kita ujian. Makanya bersyukur kerana Allah telah memberikan kita ujian untuk kita dihapuskan segala dosa-dosa yang kecil. Kemudian yang ketiga, dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mana kita menunaikan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, insya-Allah Allah akan kasih, Allah akan redha dengan hamba-Nya yang sentiasa patuh dan taat segala perintahnya. Yang keempat, yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika mana kita jaga solat kita, jika mana kita yakin ya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Pertolongan Allah itu hampir dengan kita. Cumanya bila wallahu alam, itu adalah perancangan Allah. Kita hanya menunggu masanya sahaja. Dan yang kelima, sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Ini yang selalu kita perlu muhasabahkan. Kita perlu sabar, kita perlu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ujian-ujian yang datang, hatta sekecil-kecil ujian pun redha dan sabar dalam kita menghadapi ujian dan juga kesakitan yang kita alami. Dan yang keenam, memperoleh ketenangan jiwa. InsyaAllah bila mana kita sakit, kita akan mampu untuk buat kerja yang banyak. Kita tak mampu untuk mengangkat perkara-perkara yang berat. Mak ayah kita sendiri pun akan jaga kita. Mereka tak akan berikan kita tugas-tugas yang berat. Jadinya inilah masanya untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Sentiasa berzikir, zikrullah, la ilaha illallah, sentiasa beristighfar, astaghfirullahal azim. Sentiasalah kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, sentiasa bermuhasabah, sentiasa berdoa. Insya-Allah hati kita ni akan tenang insya-Allah. Dan juga rajin-rajinkan untuk kita membaca Al-Quran insya-Allah. Semoga dengan bacaan Al-Quran itu, maka pahalanya akan sampai kepada kita dan akan menyembuhkan penyakit kita insya-Allah. Itu ialah secara ringkas apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Makanya pada minggu ni minggu lepas Muallim dah berikan ada beberapa tugasan yang perlu untuk murid selesaikan. Maka alhamdulillah, terima kasih Muallim ucapkan kepada murid yang telah menghantar tugasan tepat pada waktunya. Makanya murid-murid boleh rujuk dalam buku teks buku surat 8. Itu adalah soalan yang Muallim berikan pada minggu lepas, iaitu murid berbincang secara berkumpulan, ataupun sekarang ni murid berbincang secara individu lah, dengan ibu bapa, dengan keluarga, adik-beradik maupun sanak saudara. Jika ada lah, maka murid berbincang cara solat bagi keadaan di bawah. Ada tiga keadaan yang perlu murid-murid selesaikan, yang perlu murid-murid bincangkan. Yang pertama sekali adalah keadaan seseorang ini patah kaki. Bagaimana dia ingin solat jika mana dia patah kaki? Maka ada satu keadaan yang boleh dia solat bila mana dia patah kaki. Itu yang pertama sekali adalah dengan solat secara duduk. Solat secara duduk macam mana? Duduk atas kerusi ke? Duduk kat lantai ke? Ataupun kaki berlunjur? Afdal untuk kita solat secara duduk di atas lantai. Jika mana kita patah kaki, lunjurkanlah kaki kita. Jika mana kaki tu bersimen, lunjurkan kaki ke depan, maka kita solatlah. Solat dalam keadaan kita duduk. Maka solat Allahu Akbar. Yang pertama sekali, tengok dalam muka surat yang keempat itu, ada diberikan cara-cara dia. Yang pertama sekali, duduk tegak menghadap kiblat. Ini penting, duduk dulu tegak. Pastikan kita menghadap kiblat. Yang kedua, niat berserta takbiratul ihram. Niat solat yang kita nak tunaikan. Solat subuh, usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nak baca doa iftitah, boleh, tak ada masalah. Tak baca pun boleh, sebab itu adalah perkara sunat. Kemudian lepas baca doa iftitah, maka bacalah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sehinggalah kepada waladdallin. Amin. Dan mana-mana surah. Surah-surah ni adalah perkara yang sunat. Makanya bacalah mana-mana surah yang kita mampu untuk kita baca. Kemudian yang seterusnya adalah kita rukuk. Rukuk macam mana? Kita tundukkan sedikit kepala kita, bongkokkan sedikit badan kepala kita ni, tunduk ke bawah. Tundukkan sedikit kepala kita ke bawah macam ni. Macam ni. Sikit. Tu rukuk. Kemudian kita i'tidal. I'tidal macam mana? Sami Allahu liman hamidah.
kita duduk balik, tegak balik. Seperti mana dalam keadaan kita berdiri tegak tadi. Kemudian seterusnya kita sujud. Allahu Akbar. Sujud macam biasa. Ni bagi orang yang boleh duduk dan santai. Sujud macam biasa. Tapi kalau kaki dia berlunjur, makanya sujud dia perlu lebih daripada rukuk tadi. Lebih sujudnya. Tu sujud. Kemudian duduk antara dua sujud, tegak balik seperti mana kita duduk betul mula-mula tadi sebelum angkat takbir tadi. Kemudian baca dah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud balik. Sujud balik kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian seterusnya bangun untuk rakaat kedua, sebab tadi kita dah solat, niat solat subuh. Maka bangun untuk rakaat kedua, baca balik suratul Fatihah. Suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin. Kemudian bacalah mana-mana surah. Dan kemudian kita rukuk balik. Rukuk, i'tidal, sujud. Duduk antara dua sujud, sujud semula, dan akhir sekali adalah duduk dan membaca tahiyyat akhir. Duduk macam mana? Duduklah seperti mana yang kita mampu. Duduk itu duduk iftirash. Duduk iftirash maksudnya kaki kita ni di atas punggung kita. Itu duduk iftirash. Makanya duduklah. Baca tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, sampailah kepada fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah cara untuk kita solat secara duduk di atas lantai, ataupun kita lunjurkan kaki kita. Tapi ingat, jika mana seseorang itu duduk di atas kerusi dan dia nak solat secara jamaah, maka pastikan saf dia tu betul-betul lurus. Jangan kita luruskan saf kita dengan meletakkan kaki kerusi kita sama dengan saf orang lain. Itu salah. Contoh, sebagai contoh, kita nak, ni bukan situasi patah kaki tau. Ni situasi dia boleh bangun, dia boleh berdiri sebentar. Walaupun dalam keadaan dia baca Fatihah, dia duduk, itu tak apa, terpulang kepada dia. Jika mana dia mampu lah. Cuma situasi yang mahu nak jelaskan, jika mana dia duduk di atas kerusi, pastikan dia, jika mana situasi sekarang ni yang mahu nak jelaskan adalah dia duduk di atas kerusi dalam keadaan saf, iaitu berjamaah. Maka pastikan kaki ketika dia berdiri tu, kaki dia, tumit dia sama dengan orang sebelah. Jangan sampai kaki kerusi tu yang sama dengan dia. Tak, salah. Pastikan dia berdiri tu, tumit kaki dia tu sama dengan tumit kaki orang sebelah. Itu baru betul-betul lurus saf. Dan kerusi dia perlu dibelakangkan sedikit. Bukannya kaki kerusi yang sama dengan saf orang lain. Itu salah. Ingat, pastikan kaki kita ketika kita berdiri sama, dia punya tumit itu sama parasnya dengan orang sebelah. Jangan sampai kerusi kita yang sama kaki dia dengan kaki orang sebelah. Kena ingat tu. Kemudian seterusnya keadaan yang kedua, iaitu sakit yang tidak mampu rukuk dan sujud. Ni rukuk macam mana? Rukuk yang kita tunduk tu, tunduk habis tu, tu tak mampu kan. Makanya kita buat dengan apa? Ni Alhamdulillah semua mampu untuk jawab. Jadi cara dia adalah dengan solat secara baring mengiring, ataupun solat dengan cara baring menentang. Tak kisah mana-mana, yang penting dia solat. Dia tak mampu rukuk dengan sempurna, dia tak mampu sujud dengan sempurna, maka dia solatlah secara baring mengiring ataupun secara baring menentang. Ini Maklim bagi contoh bagi pergerakan solat secara baring menentang. Makanya pastikan ni contoh Maklim hadap kamera ni. Contoh ni adalah kiblat Maklim. Kamera Maklim ni adalah kiblat Maklim. Makanya Maklim dah baring menghadap kiblat. Maka pastikan kepala kita ni menghadap kiblat, kaki kita juga menghadap kiblat. Yang pertama sekali baring menelentang dan menghadap kiblat. Pastikan kepala kita ni kita tinggikan sedikit, kita alas dengan bantal ataupun benda yang lebih tinggi sikit lah, supaya kita boleh nampak depan, kita boleh nampak kiblat kita. Kemudian yang kedua, niat berserta takbiratul ihram. Contoh Maklim bagi senang tadi, solat subuh, salli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala, dan takbirlah. Kemudian baca suratul Fatihah dan juga mana-mana surah. Ini rukun dia. Kemudian adalah
rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. Contoh maknanya tengah berdiri, maknanya tengah baring, baring, maka maknanya tundukkan sedikit kepala. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian maknanya i'tidal, angkat kepala kita menghadap kepada kiblat tadi. Rabbana lakal hamd. Kemudian kita sujud lebih daripada rukuk tadi, maka tundukkan sikit lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian duduk antara dua sujud dengan menegakkan semula kepala kita menghadap ke arah kiblat. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud semula. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian rakaat yang kedua kita tegakkan semula kepala kita menghadap kiblat. Bacalah seperti mana tadi rakaat yang pertama suratul Fatihah. Kita baca mana-mana surah, pergerakan rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud semula, dan terakhir sekali adalah membaca tahiyat akhir. Macam mana kita baca tahiyat akhir? Tangan kita ni pastikan kita letakkan di atas peha kita. Letakkan di atas peha kita. Ayatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah itu pastikan tangan kita ni diangkat, jari kita ni diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah, jari kita ni diangkat, letak ke atas peha kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak palingkan ke kanan saja pun boleh, sebab itu adalah rukun dia. Salam, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup sekadar pertama. Dan selesai solat kita. Itu adalah pergerakan solat secara baring menentang. Solat secara baring mengiring, kamu boleh rujuk dalam muka surat yang kelima tu. Ada kaifiat dia dan juga ada cara solat dia. Kamu lihat apa yang gambar yang telah tertulis di dalam buku tersebut. Itu keadaan yang kedua, soalan yang kedua yang perlu kamu jawab. Kemudian yang ketiga, soalannya adalah tidak mampu solat dengan duduk ataupun dengan baring. Nak solat dengan duduk pun tak boleh, nak solat dengan baring angkat takbir tak boleh, nak angkat tahiyat pun tak boleh. Makanya solat baringlah menentang dan solatlah dengan menggunakan isyarat mata tadi. Ini adalah pilihan yang terakhir, menggunakan isyarat mata ataupun dengan hati. Kita bacalah. Contoh kita boleh, mata kita boleh selik lagi, cuma tangan tak boleh gerak. Tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak, maka solat lagi menggunakan isyarat mata. Ketika mana kita baring tadi, kepala kita dah menghadap kiblat. Kalau kita tak mampu nak bergerak, minta kepada orang yang menjaga kita. Contoh kita tengah sakit ni, minta kepada orang yang menjaga kita, contoh mak kita ke, ayah kita ataupun adik-beradik kita yang tengah menjaga kita, yang sedang menjaga kita, maka minta untuk dia ambilkan kita wuduk dahulu. Kemudian minta untuk dia baringkan kita, kepala kita ni perlu menghadap kiblat sebab kita nak solat ni. Kemudian kita baca niat dalam hati, yusalli fardhu subhi ra'ataini ada'an lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mata kita ni menghadap kiblat. Mata kita ni perlu menghadap kiblat. Kemudian bacalah suratul Fatihah. Kemudian dah habis baca surah Fatihah, kemudian kita rukuk. Rukuk macam mana? Kita pandang sikit ke bawah. Macam ni. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan kita pandang ke atas semula. Menghadap kiblat itu adalah untuk i'tidal. Pandang ke depan semula. Kemudian untuk sujud, kita pandang bawah sikit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kemudian kita pandang ke depan semula tempat kita
kiblat kita tadi, untuk kita duduk antara dua sujud. Bacalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita pandang balik untuk sujud semula, pandang bawah sikit, pandang lebih daripada rukuk tadi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kemudian kita pandang kiblat semula, pandang depan semula untuk kita rakaat yang kedua. Bacalah surah Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan juga sujud semula, dan yang terakhir sekali adalah baca tahiyat akhir. Kemudian kita bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekadar lafaz, sebab kita tak mampu nak gerakkan. Kalau kita mampu, gerakkan sikit, gerakkan sikit kepala pun cukup lah. Itu mengenai isyarat mata. Itu adalah pilihan yang terakhir bagi kita. Makanya solatlah walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Dalam keadaan kita tengah sakit, dalam keadaan kita sedang diuji, maka solatlah. Allah berikan keringanan kepada orang yang sedang sakit. Contoh, kalau solat orang yang sedang sakit, Allah berikan rukhsah kepada dia untuk dia solat secara duduk, solat secara baring mengiring, solat secara baring melentang. Dan jika mana ketiga-tiga ini dia tak mampu, solatlah menggunakan isyarat mata. Bagi orang yang sedang bermusafir, orang dalam perjalanan jauh, dia boleh solat secara jamak dan qasar. Maka Allah berikan keringanan kepada individu-individu ini. Maka tunaikanlah kewajipan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai tanda kita bersyukur, maka kita patuh, kita taat segala apa yang Allah berikan kepada kita. Allah perintahkan kepada kita untuk kita mentaati kedua ibu bapa, taatlah. Allah perintahkan kita supaya kita belajar, menuntut ilmu, supaya menjadi orang yang berilmu. Maka pelajarilah, kejar ilmu itu. Ilmu ini tak datang kepada kita dengan sengaja. Ilmu tak datang bergolek kepada kita. Maka kita kena kejar ilmu tu. Kita kena cari ilmu ni. Maka ilmu ini adalah sepanjang hayat kita perlu cari. Bukannya kita dah habis sekolah tak perlu untuk menuntut ilmu. Bukan. Ilmu ni sepanjang masa. Maka kita tuntutlah ilmu walaupun dalam keadaan kita sedang sakit. Tuntutlah ilmu ini, supaya ilmu yang kita bawa, semoga dia menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kita boleh bawa untuk bakalan kita masuk dalam alam kubur nanti, alam barzah nanti. Wallahu alam. Sekali itu sahaja penerangan muallim bagi solat orang sakit. Maka jika mana ada murid-murid ada persoalan lagi berkaitan dengan solat orang sakit ini, boleh rujuk kepada muallim insya-Allah. Sebagai tugasan pada minggu ini, muallim minta untuk semua murid sama-sama buka buku inovatif, fiqh tahun 5. Buka muka surat yang pertama, muka surat yang kedua, dan juga muka surat yang ketiga. Muallim minta untuk sama-sama murid-murid jawab soalan yang pertama sehingga soalan yang ke-10 di muka surat 1 yang kedua, dan juga soalan yang pertama sehingga soalan yang kelima di muka surat 3. Tiga tugasan dan tiga muka surat yang murid-murid perlu selesaikan. Murid-murid perlu menghantar tugasan buku inovatif ini pada 18 hari bulan 2 2020 pada hari Khamis. Muallim minta sama-sama untuk murid jawab dan hantar tugasan kepada muallim selewat-lewatnya sebelum jam 11.59 malam 18 hari bulan 2. Hantar kepada muallim, dan jika mana selesai murid-murid menghantar, muallim akan semak, dan jika mana muallim semak, muallim akan ambil kehadiran jika mana kamu telah menghantar tugasan. Jika mana kamu tak menghantar tugasan, bermakna kamu dianggap sebagai tidak hadir kelas muallim. Ingat, kehadiran hanya diambil ketika pelajar selesai menghantar tugasan. Ingat ya, akhir untuk menghantar tugasan itu pada 18 hari bulan 2 2021. Sekadar itu saja untuk kelas muallim pada minggu ini. Maka insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada pelajaran yang kedua, iaitu solat di dalam kenderaan. Sekadar itu saja kelas muallim pada petang ini. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kelas yang akan datang. Allahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.